Dan seronoknya Islam ini, bertudung pun dapat pahala. Kerana bertudung tu sendiri dia ada etika-etika dia sendiri. Dan bila kita bertudung, kita menutup aurat kita dengan niat yang jelas, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Jalla wa Ala. Mulakan dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berhenti muka surat 200 223 Okey, kita masuk 224, etika bertudung. Betul Okey, masya-Allah. Jadi perempuan, terima kasih pertamanya diucapkan kepada Kak Salwa yang telah mengambil masa sambil-sambil dan kita cukup bersyukur hari ini kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan mengaji lah, orang kata pengajian dan juga menuntut ilmu dan sungguh Islam itu sangat indah. Saya tengok perempuan pun macam tak sempat berehat. Rasa minggu lepas datang dah di masjid ni ada program Maulid Carnival tu kan. Lepas tu dengan kelas-kelasnya pula tak pernah fail Jadi mudah-mudahan Allah bentangkan ini sebagai salah satu daripada jihad kita lah perempuan Jadi jihad kita yang sebenarnya adalah kena keluar daripada kepompong jahiliyah. Dan seronoknya Islam ini, bertudung pun dapat pahala. Kerana bertudung tu sendiri dia ada etika-etika dia sendiri. Dan bila kita bertudung, kita menutup aurat kita dengan niat yang jelas, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Jalla wa Ala. Baik, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad ini pengarang kepada tafsir Al-Qurtubi Baik, jadi kita lihat perenggan yang pertama. Wanita pada awal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan mereka memakai tudung dengan cara sangat singkat, ditarik ke belakang hingga menonjolkan dadanya. Jadi kan bila dia ikat ke belakang, yang tertonjol adalah dada. Okey. Menampakkan bahagian dada, bahagian leher dan telinga. Lantas turunlah ayat yang menegur perbuatan mereka. Setelah itu, para wanita muslimah segera mencari kain dan pakaian untuk menutupi bahagian yang terbuka. Dan ayat itu adalah Suratun Nur, ayat yang ke-31. Dalam Suratun Nur ada tujuh pengajaran ataupun 7 hikmah yang boleh kita ambil dalam etika bertudung ini. Yang pertama, kita bertudung sebenarnya kita nak sekat pandangan orang, sama ada lelaki ataupun perempuan yang tak patut tengok aurat kita. Maksudnya hendak melindungi aurat kita. Yang kedua, memelihara maruah atau kehormatan kaum wanita. Bila kita pakai tudung menutup aurat dengan cara yang sempurna, kita nak buat yang buruk pun malu. Sepatutnya lah. Melainkan kalau kita memakai tudung ini menutup aurat hanya ikut-ikutan ataupun budaya saja. Okey. Baik, itu yang kedua. Daripada ayat Al-Quran tu perempuan, kita boleh highlight. Yang ketiga, kita nak melindungi perhiasan tubuh kita. Perhiasan tubuh kita ini kaum perempuan, bahagian depan dia, baik belakang dia, semua ada perhiasan. Ada, saya minta maaf sebut, yang bonggol-bonggol itu adalah perhiasan. Sampai perempuan, astagfirullah, ada kajian, dia nak tengok kecenderungan lelaki dengan perempuan. Lelaki, kalau dia nak pegang barang tu, dia lebih suka yang mana? Jadi contohlah dekat kawasan tempat sayur-sayuran tempat buah-buahan, yang lelaki cenderung pegang apa? Dia dapati majority lelaki suka memegang buah yang bulat. Faham tak tu? Kan? Saya belajar psikologi kan.
Selalu tengok kajian-kajian. Saya kata, ya Allah, benda macam ni pun dia buat. Memang perempuan. Dan minta maaf, sebut minta maaf. Perempuan pula suka yang pula. Dia kata yang itu adalah tanpa sedar. Jadi dia tanpa sedar, dia ada kecenderungan seperti itu. Dan saya suka bila tengok kajian-kajian ini, saya nak lihat bagaimana kita boleh faham manusia itu dan kita mengakui kehebatan Al-Quran. Kan jadi memang secara fitrahnya, lelaki dengan perempuan ada dah Allah letakkan perasaan itu walaupun dia tak sedar. Jadi janganlah kau pandai-pandai nak ngaku yang perempuan tu lelaki, yang lelaki itu perempuan. Maksudnya fitrah itu sudah ada. Ya? Subhanallah. Kemudian apa dia? Seterusnya yang keempat, pakaian tersebut hendaklah menutup belahan leher bajunya. Jadi kalau leher baju tu kan boleh nampak yang tengah. Kemudian seterusnya janganlah mereka memperlihatkan, yang kelima, perhiasan tubuh mereka kecuali, maksudnya kepada orang-orang yang boleh dilihat, kita tak perlu nak tutup. Maksudnya kita boleh expose. Ya? Alright. Kemudian yang keenam adalah seandainya kita mempunyai perhiasan dalam yang kita pakai ni, contoh gelang ke, gelang kaki ke, jangan kita nak hentak-hentakkan kaki nak bagi orang tahu, bagi orang dengar. Dan sebahagian ulama menerangkan bahawa gelang loceng yang memang menarik perhatian itu, yang biasa kita tengok pada budaya Hindu, ya, India dia kan dia ada tu. Dan bukan India aja, orang Arab pun sama juga. Orang-orang Arab tu yang tarian gelek dia perempuan, sampai dekat pinggang dia pun dia letak loceng. Macam dah kucing dah kan. Dia letak loceng, kemudian nanti dia gelek lah. So benda-benda ini yang diharamkan dalam Islam. Jangan pula rasa kita pakai gelang berloceng macam tu, ini tak boleh ni kan. Tak, sebab itu bunyi dia bukan bunyi yang dimaksudkan sebagai yang boleh menarik perhatian, syahwat, ya. Jadi kita kalau macam tu, saya minta maaf, nampak hodoh sangat kaum lelaki kita tu. Kan asal bunyi loceng aja dah naik syahwat, kan. So bukan itu yang dimaksudkan, ya. Okey, dan kemudian akhir sekali yang ketujuh, panduan kita dalam kita menutup aurat, terkadang kita silap. Terkadang kita terlepas pandang. Terkadang kita berlebih-lebih. Terkadang kita terlalu ekstrim. Maka Allah sebut di akhir ini sangat indah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Jadi daripada 6 panduan, 7 panduan tu, salah satu daripadanya adalah Allah arahkan kita untuk bertaubat. Sebab kita ni kan hamba Allah. Hidup di atas muka bumi ini, kita kena ikut apa ya Allah suruh. Tapi sudah tentu akan ada kesilapan yang kita lakukan. Baik. Jadi di sini daripada ayat Al-Quran ini, maka syariat Islam dia menuntut agar kaum wanita ini dia menutup auratnya dengan yang dipanggil sebagai khimar. Jadi khimar ni khumurihin. Khumurihin, khimar maksudnya sesuatu yang disarungkan. Macam tu, maksudnya daripada atas juntai ke bawah. Itu maksud khimar lah. Kalau tudung saji, tu dia khimar. Jadi kalau kita guna plastik yang cover tu, kita tak boleh panggil tu khimar. Tak boleh panggil dia tudung saji pula. Kita panggil yang itu pembalut. Okey. So samalah kalau kita memakai pakaian itu, kalau ketat, yang itu bukan tutup aurat, yang itu membalut. Okay. Faham ke tak faham? Alhamdulillah, seronok kan kat sini semua faham. Okey. Jadi ada satu kisah di mana dijelaskan bahawa ketika Sayyidatina Hafsah datang berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, beliau memakai anak tudung yang pendek. Lantas Aisyah radhiyallahu anha menegur sambil berkata, ini terlalu pendek, ia tidak dapat menutupinya. So maksudnya yang kena tutup apa? Dada. Jadi yang bahagian dada tu kena cover, ya. Cover juga termasuk. Okey. Baik, panduan bertudung
Kita ada di sini dalam 8 panduan. Nombor 1, tudung tersebut mestilah tutup seluruh bahagian kepala kecuali muka. Jadi semua kecuali muka. Dan bahagian bawah dagu ini dia ada perselisihan ulama. Sebahagian menterjemahkan dagu ini adalah part of muka. So, siapa-siapa yang berpegang kepada definisi bawah dagu part of muka, maka dia dikira tidak perlu tutup. Tapi sebahagian kata bawah ini adalah tubuh, bukan muka. Muka tu sampai bawah dagu ni je. Jadi itu yang mengatakan dia rapat tertutup. Tapi pandangan yang boleh diterima pakai adalah lihat cara kita ambil wuduk. So, bila kita ambil wuduk, kita disunatkan tarik sikit ke bawah. Jadi, yang separuh bahagian depan daripada rahang kita tu, kalau tumbuh janggut tu kan, kan janggut lelaki, janggut kan dia sunat kena membasuhkan juga dia punya janggut itu. So, yang bahagian tumbuh janggut tak tumbuh kat sini. Leher tu kan, tak tumbuh. Dia bahagian depan. So, yang itu tu, dikira sebagai muka. Okey, faham tapi kalau elok nak tutup, lebih baik. Ya, okey, tidak ada masalah. Lebih selamat. Betul. Baik ya, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, labuh hingga menutupi bahagian dada. Dan hendaklah mereka melepaskan kain tudung ke dadanya, melepaskan, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Jadi adalah syarat pakaian itu jangan terlalu ketat sampai nampak bahagian dada. Walaupun mungkin labuh, tapi dia terlalu ketat. Tengok jenis kain pula. Okey. Tapi janganlah pula terlalu macam besi dah pula dah sarung. Orang tu yang orang kata macam kemah bergerak keras saja semacam kan. Jadi kita pun tak selesa. Okey. Sebaiknya pakaian tersebut tebal dan longgar. Okey. Next, tidak terlalu singkat dan ketat. Yang ni pun faham. Yang seterusnya ke berapa Yang ketiga. Ya, yang keempat, tidak jarang dan tidak terlalu licin. Yang kelima, tidak menyerupai tudung agama lain. Jadi agama lain yang pakai tudung dua je. Ya, tak Nasrani, Yahudi. Dua tu je yang pakai tudung. Itu agama lain lah. Agama lain-lain yang macam Hindu, dia tak pakai tudung. Buddha pun tak pakai tudung juga. Jadi dua tu je. Jadi maksudnya jangan menyerupai Nasrani maupun orang-orang Yahudi. Baik, hatta baginda sallallahu alaihi wasallam diingatkan dalam satu hadis, kita nak menegur, nak beri salam antara satu sama lain pun kena lain daripada orang Yahudi dan juga Nasrani. Dan Nabi sebut di sini, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. La tashbahu bil yahudi wala bin nasara fa in taslim al yahudi al isyaratu bil asabi' wa taslim an nasara bil akuffi. Yang tu tidak ini dia punya puan-puan tiba-tiba Amr bin Syuaib meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, bukanlah daripada golongan kami sesiapa yang menyerupai selain dari cara hidup kami, dan janganlah kamu menyerupai Yahudi. Jangan kamu menyerupai orang-orang Nasrani. Dan kemudian dia ada sambung lagi hadis ni dia ambil sekerat saja. Tapi disambung balik, fa'in taslim al-yahudi al-isyarah. Maksudnya orang-orang Yahudi ini, cara dia bagi salam itu dengan isyarat bil asabi'. Dengan tangan dia. Dia tak bagi salam pun. Sekarang ni ialah dia salam tu yang dia salam dengan tentera Qassam tu. Tengok tak video tu? Tengok Al-Quran saja. Baca Al-Quran je. Dia ada video kan, Qassam dia melepaskan tawanan perang dia. Dan tawanan perang dia dua orang tua yang uzur, yang dah berumur sangat kan. Nampak tak yang tu? Tengok tu video tu. Yang tu lah. Dan sebelum dia dilepaskan, jadi Qassam tu dua, dia berada di belakang dia, dia nak lepaskan kepada bulan sabit merah. Tengah nak lepaskan tu, dia dah ke depan. Tapi dia patah balik, dia nak salam.
Dan Qassam tu sambut lah sebab dah tua, jalan pun dah tak betul. Dia mula-mula dia tak salam, tapi tengok orang tua okey lah, dia pun terima. Tu tandanya apa tu? Macam mana tawanan dia boleh ingat pula, baik pula dengan orang yang menawan. Itu adalah kelebihan Qassam lah kawan-kawan. Dia tidak ada dendam kan. Tengok sekarang ini macam mana orang-orang Israel memusnahkan Gaza, sampai kita boleh kata seolah-olah dia lempar najis lah. Najis mughalazah lah kot kat situ kita kata. Tapi Qassam dia melemparkan dengan wangian harum. Subhanallah. Dia tak ada yang lain yang boleh buat, kekuatan lain yang boleh buat macam tu, melainkan dengan ketaatan kepada Allah. Sebab najis tak boleh dibasuh dengan najis. Ya, najis yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ni, nak basuh kena dengan air yang bersih juga. Walaupun mereka terpaksa mengorbankan banyak jiwa dan juga tanah Gaza itu sendiri. So kalau kita banyak muhasabah, kita renung, kata ya Allah, betapa kita sebenarnya sangat terhutang dengan orang-orang Gaza itu. Dia korban sikit yang langkaui lebih besar daripada diorang kan. Kepulauan Gaza tu memang sangat kecil, 365 km persegi saja. Langkaui lagi besar. Tapi penduduk dia 2.5 juta yang diasap, yang ditolak daripada tanah jajahan lain itu yang telah Israel ambil, masuk semua dekat situ. Ramai pelarian-pelarian ya, yang berada di situlah perempuan. Maksudnya dia sanggup korbankan Gaza, tapi nak menyelamatkan siapa? Kita semua. Kita ini semua. Sebenarnya saya sangat terbuka mata lah apabila saya baca satu quotation atau quote ayat ni, perkataan ni. Dia kata, aku sangkakan Gaza ini dalam jajahan Israel, dan aku selalu melaungkan bahawa Israel yang menjajah Gaza. Tetapi peperangan pada kali ini, aku melihat Israel telah menjajah satu dunia kecuali Gaza. Betul tak? Saya terdiam. Dia kata, betul lah, aku sedang dijajah lah. Aku sedang dijajah Israel lah. Kita tak sedar. Jadi itu yang kita kata betul. Makanan kita, culture kita, budaya kita. Tengoklah Netflix pun kan. Semua benda-benda tu semua asal daripada Yahudi. Dan bukan setakat itu saja. Tengok nak menyeberang Rafah pun tak berani. Takut kena bom perempuan. Bila bom, orang-orang Mesir kena, boleh jadi World War III. Takut yang tu, jadi takut. Allahu Akbar kan. Sampai sepatutnya keperluan penduduk Gaza itu setiap hari 200 tan. Yang dilepaskan adalah 20 tan sahaja. Kalau memang ikut tu bersemangat sungguh. Anak-anak saya diikut tu, yang kecil yang 2 orang lelaki tu, jumpa dia dekat asrama. Umi, bila kita nak pergi Gaza? Bersemangat. Saya kata banyakkan zikir, banyakkan doa. Kata kalau Allah izinkan kita akan pergilah. Sebab sekarang ni memang itulah kita jajah. Kita nak masuk kat sempatan dia pun dah tak boleh nak masuk, tak ada kuasa. Okey, kat mana kita sampai ke situ? Ni tudung agama lain. Baik Nasrani, baik Yahudi. Jangan sama. Dan Nabi sangat suka bila kita berbeza. Kita ada bawa kita punya identiti berbanding daripada ikut-ikutan. Ya. Perempuan, saya dipahamkan daripada beberapa orang dekat Malaysia ini semakin banyak, semakin ramai yang menyokong Israel katanya ya. Wallahualam. Kata bila dia keluarkan maklumat-maklumat yang pasal Israel, jadi diorang macam memperlekehkan yang message tu, dan semua account tu account fake. So no wonder lah Mossad boleh hidup kat Malaysia. Baik, seterusnya yang ke-6, warna tidak terlalu menonjol. Tudung yang dipakai perlu mempunyai warna yang tak keterlaluan sehingga boleh menarik perhatian orang lain. Jadi antara warna kain yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah warna putih. Tapi tak semestinya kita kena pakai warna putih. Kena tengok
menepati tak syarat-syarat yang lain. Takut-takut dah pakai tudung putih jarang lah pula nampak batang tengkuk dia tu kan. Tak lalat pun boleh nampak sebab pakai warna putih. Ya, okey. Jadi kena pandai pakai layer dia, cover ya, supaya tidak jarang. Okey, Samurah bin Jundab menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, pakailah pakaian berwarna putih kerana sesungguhnya ia lebih suci dan lebih baik, dan kafankanlah dengannya jenazah-jenazah kamu. Okey. Yang ketujuh, tudung tidak disanggulkan. Tudung jangan disanggulkan. Sama ada kainnya yang disanggul atau rambutnya yang disanggul atau rambut yang disambung dengan kain untuk nampak besar. Ya. Nampak besar, nampak menggunung. Yang itu para ulama tidak membenarkan. Sebab apa? Sebab ada hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akan muncul di kalangan umatku di akhir zaman kaum lelaki yang menunggang kenderaan sambil duduk di atas pelana. Apabila mereka turun di depan pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka, yakni isteri dan anak perempuan, berpakaian tetapi seperti telanjang. Di atas kepala mereka pula, yakni para wanita, terdapat bonggol seperti bonggol unta yang lemah gemalai. Oleh itu laknatlah mereka semua. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Perempuan, saya baca hadis ni banyak kali tau. Tapi yang terbayang ya adalah apa ya, kiasan di mana Nabi kita pernah nampak kita. Allah mungkin tunjukkan keadaan di akhir zaman, di mana seorang lelaki dia menunggang kenderaan. Jadi driver lah tu. Bapaknya duduk kat mana? Atas pelana. Jadi Nabi ni nak bagi tahu ada kenderaan yang mempunyai tempat duduk. Kalau tak, biasa boleh je Nabi sebut, naik unta, naik kuda gitu kan. Tapi dia ada kenderaan duduk di atas pelana. Maksudnya car seat kita tu kan special. Yang tidak ada pada zaman-zaman dulu pun. Okey. Jadi dia kata menunggang kenderaan sambil duduk di atas pelana. Diorang pergi mana? Pergi ke masjid tu. Pergi ke rumah Allah tu. Ada carnival. Okey, contoh. Imagine. Guna kekuatan imajinasi kalian itu. Dan bila mereka turun di depan pintu masjid, buat apa nak turun dekat pintu masjid? Sebab dia parking kat situ, dia suruh anak bini turun dulu. Okay, contoh. Itu imajinasi saya. Pinjam aja ya, jangan curi. Dia turunkan isteri, maknya. Dia turunkan maknya, dia turunkan anaknya, bapaknya tadi. Dan Nabi nampak wanita-wanita itu berpakaian tetapi seperti telanjang. Maksudnya ketat pakaian dia. Di atas kepala mereka pula yang wanita ni terdapat bonggol. Banyak program dekat masjid. Tetapi pakaian tidak dijaga. Jadi kan kalau ni dia kata apa, lemah gemalai. Sebab bila memang kalau sanggul tu tinggi dekat atas perempuan, yang lemah gemalai tu adalah kain kita, tudung kita tu. Bila jalan tu keting. Perasan tak? Lepas tu kita seronok lah pula tu. Macam tu kan. Gitulah. So kemudian sangat menyedihkan bila Nabi sebut laknatlah mereka semua. Wal-iyadhu billah. Sebab Nabi nampak, bila Nabi nampak satu-satu momen ataupun scene itu, sudah tentu baginda sallallahu alaihi wasallam nampak implikasinya. Perempuan sekarang ini ramai sangat yang datang mengadu dengan saya. Isteri jatuh cinta dengan lelaki lain. Isteri main kayu tiga atau kat salwa pun tarik nafas. Panjang. Betul perempuan. Sebab apa? Sebab itulah saya minta maaf sangatlah. Kita kalau dalam soal kasih sayang wanita itu dia lebih panjang lagi daripada lelaki. Betul ke? So jadi kalaulah seandainya ini, tak tahulah saya yang terkeluar dalam kepala saya, kalau jahat kau salahlah saya. So kalaulah lelaki-lelaki nak kahwin lain, jangan sebutlah dia sebab sayang, sebab cinta. Sebab wanita jangan dicabar cinta dan sayang dia pun banyak lagi melimpah ruah. Jadi isteri boleh cakap dengan suami. Kalaulah dia kata lelaki boleh kahwin lain sebab cinta, I pun boleh. I pun boleh sebab I cinta. I tak cinta kat you dah.
Dia nak buat macam mana? Suami datang ni. Suami datang macam mana, Ustazah? Saya tak nak ceraikan isteri saya. Saya nak bantu dia, nak sedarkan dia. Sudah, padahal suami boleh tak ceraian? Boleh. Saya pun tanya, kalau kes ni datang aja saya akan tanya. Cik rasa ikut insting cik, isteri cik ni dah berzina ke belum? Tunduk aja. Maksudnya apa tu? Senang sekarang. Sama yang perempuan pun gitu juga. Datang jumpa, dia kata suami ada yang lain. Saya ada cerita tak dengan perempuan? Ada doktor tu. Oh, tak ada ke? Bukan sini lah kot. Saya rasa dah cerita lah. Oh, doktor tak ada ke? Nanti saya cerita sikit baru tahu. Doktor pun dia ada, minta maaf lah kalau sini ada doktor, jangan marah saya ya. Tapi doktor ada skandal dia sendiri. 3 doktor ni cinta segitiga. Doktor lelaki kahwin dengan doktor perempuan, rupanya doktor lelaki ni ada hubungan doktor lain perempuan. Doktor lain perempuan tu pula dia bercerai dengan suami dia. So sanggup doktor yang perempuan itu, dia orang kata tu, tapi hubungan tu hubungan zina lah, bukan kahwin. Berzina dengan yang lain. So penat perempuan, penat. Itu belum lagi kes-kes yang gay. Assalamualaikum Ustazah. Macam mana saya nak buat Ustazah? Abang saya ni dah ada anak dengan kakak ipar saya. Tapi dia suka dengan lelaki Ustazah. Macam mana tahu tu? Kakak ipar saya dia pandai, dia pasang peranti pengesan. So ada peranti pengesan ke mana dia punya suami dia. Pergi tidur dekat hotel. Oh, tidur kat hotel je. Tak bolehlah kita nak ni kan. Ustazah, ada bukti-buktinya. Lepas tu setahun berlalu saya kita itulah. Okey, lepas tu setahun berlalu. Call lagi, Ustazah, saya nak minta bantuan lagi, Ustazah. Kenapa? Menangis. Okey, tak apa, bagi dia menangis. Dah selesai tu, dia pun cerita. Tu yang buat hal tu abang kan. Sekarang adik lelaki dia pula. Kenapa macam ni Ustazah? Dalam keluarga saya ada 2 orang aja lelaki. Tetapi lelaki-lakinya semua jadi macam ni. Ustazah, jangan kata mak saya salah, ayah saya salah tau. Siap lagi dia dah warning saya. Sebab saya kan parenting. Jadi kata, bukan salah mak dengan ayah saya. Menangis-nangis dia. Mak saya, ayah saya orang miskin. Dia ni lah kan. Jadi macam, okey, saya tenangkan dulu kan. Jadi kita dengarlah dulu perempuan. Lepas tu kita nak buat masalah-masalah macam ni sebab masalah yang berkaitan dengan kes-kes hudud dia susah sebab dia agak ketagih kan. Jadi bila ketagih ni ubat dia kena hukuman hudud je. Sebab kalau dah berzina macam tu kena rotan. Macam tu kan. Kalau bujang, kalau dah kahwin kena rejam sampai mati. Kita sacrifice yang sikit in order untuk selamat the whole society. Kita rotan 1 badan ataupun 2 badan 100 kali di depan halayak. Contoh, perempuan. Contoh. Ini saya belajar ya. Belajar pasal hudud ni walaupun tak diamalkan dekat Malaysia. Ada hikmahnya. Kita akan rasa takut perempuan. Nak buat benda tu pun rasa ngeri, terbayang-bayang macam manalah. Kan? Perempuan sekali sebat tu ada tak orang kata, ish sedapnya. Ada tak? Ada. Tapi kalau berzina, duk sentuh, duk pegang, duk tatap. Sedapnya. Jadi banyak hormon, dopamin lah, hormon apalah, apa benda semua keluar tu kan. Yang oxytocin lah, whatsoever. Semua jadi toxicated to the body and mind. Yang boleh padam benda tu, hanyalah hormon-hormon tu, menahan sakit. Jadi bila menahan sakit, menahan perit 100 kali, mesti ada sebabnya. Allah tahu. Sebab Allah yang mencipta kita kan. Jadi itulah dia perempuan. Sekarang sebab dah bela macam tu, jadi bapa dengan anak pun tengok anak berselera je. Sebab hormon yang tak baik tu terlalu banyak. Belum lagi yang sibuk dengan porno-porno dan sebagainya. Okey. Ya saya. Gay. Macam mana nak menghukum?
Kalau gay, dia bukan bawah hudud. Dia bawah takzir. Kalau takzir ini sekiranya sabit, maka terpulang kepada hakim tu nak jatuhkan hukuman apa. Yang hudud tu hak Allah 7 saja. Itu pun kalau ada bukti-bukti yang jelas. Dan waktu nak jalankan pula hukuman itu, mesti ada pakar yang melihat dia ini dalam keadaan fit dan sehat untuk terima hukuman. Cuaca bukan musim panas dan musim sejuk. Saya tengok banyak songel pula nak buat kan. Betul perempuan dia kata, rupa-rupanya banyak ni lah. Banyak syarat. Lepas tu, yang nak pukul tu, rotannya tu, dia tak boleh ada even a single bump. Tak boleh ada yang macam kita tarik daripada kayu ke rotan ke tu kan. Yang daripada buluh tu. Tak boleh ada bonggol. So saya kata ini memang hukuman penuh kasih sayang. Cuma nak menyedarkan kita sahaja. Jadi sebab tu antara tips lah. Kalau nak pilih suami ataupun bakal menantu perempuan. Sebab nak tengok ni semua macam confirm tak ada nak suami lagi kan. Nak menantu ini perempuan ya. Cari yang tidak terlibat ataupun dia selesa dengan 7 crimes tu. Antara 7 crimes itu adalah murtad. Ya, macam dia tak suka sangat dengan Islam. Tengok macam mana keadaan dia. Dia suka dengan Islam ataupun tak. Dia cuma ada banyak ilmu ataupun kurang ilmu. Itu je, kalau ada ilmu tak apa. Kita tu boleh, tak ada kurang, kita boleh top up. Ini dia punya perasaan dia. Macam ada geram, ada tak puas hati, ada dendam. Sekarang tengok je isu Palestin ni kan. Siapa-siapa yang tak sokong, yang itu dia kes yang pertama. Maksudnya dia boleh jadi murtad tu. Sebab perjuangan akidah dan sebagainya lah. Masya Allah. Kes Gaza ini, dia banyak bantu kita untuk mengenal orang. Kan? Okey, pelbagai jenis orang. Satu. Kemudian yang kedua, yang mabuk tu minum arak. So kalau yang minum arak ni perempuan, tengok sikit. Isap rokok ke tak? Isap vape ke tak? Sebab dia, benda tu macam ada persamaan. Ada persamaan. Walaupun dia bukan arak, tetapi dia ada unsur memabukkan, menghayalkan dan sebagainya. Okey. Jadi situ. So, bersedia atau tidak untuk korbankan rokok. Jadi kita sedih juga. Bila kita kata kita kena membela orang-orang Islami, A, B, C, D daripada sudut jihad kita ni kan. A, assist. B, boycott. C, celik. D, doa. So yang boycott tu, dia pula kan, mulut ini menyumpah Yahudi tapi tangan tu ada rokok. So jihad dia tak selesai. So jihad dia mungkin kita boleh bagi persen lah, boleh bagi markah kan. So dengan diri sendiri dulu, settlekan diri sendiri. Perempuan jangan bagi saya banyak cakap, nanti lebih-lebih pula terima kasih kerana mendengar. Okey. Jadi yang kita takut tu laknat daripada Allah dan Rasulullah. Takut kita bersedia tak untuk korbankan bonggol kita tu. Kalau setakat rambut-rambut biasa ni, insya-Allah perempuan yang biasa bonggol ini adalah dia disumbat lagi. Kan. Dia ada serkup tu sekali dengan sanggul dia tu. Sebab apa pakai sanggul macam tu? Sebab nak nampak itulah dia. Okay, itu Islam tidak benarkan. Sebab perkara tersebut saya pernah berhujah juga dengan beberapa ustaz. Saya kata, kan kita pakai tu kita dah tutup dah. So kenapa? Apa masalah dengan hadis ni sampai bonggol pun jadi isu kan? Lepas tu ada seorang ustaz ni, dia sangat bagus. Dia punya pendekatan ustazah. Dia kata, bonggol ini asalnya adalah rambut yang perlu ditutup. Tetapi apabila dibonggolkan, maksudnya ditonjolkan. Jadi bila ditonjolkan, kalau rambut panjang pun kita tidak tonjolkan, dia tak akan jadi seperti itu. Dan sebahagian ulama' dia membahaskan lagi, sebab nak faham benda ni bukannya senang kan. Dia kata bonggol itu dia kena lebih daripada paras kepala. Jadi kalau dia, sebab dia mungkin ada rambut yang lebat, jadi kalau paras kepala kan kita kat ini kan, paras kepala kita. So kalau gini masih okey lagi. Masih okey lagi lah, landai ke bawah kan. Tapi bila sampai ke atas. Sebab kalau bonggol unta sifat dia adalah di atas.
So kalau macam tu macam tak pernah pula nampak, kita kata kan. Tak pernah pula nampak. Tapi ada ke perempuan? Kalau ada tu, itulah ke anime yang ada. Kalau ada tu jaga dengan laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-8, yang ini adalah etika dia lagi. Menutup aurat tidak berbentuk hiasan yang berlebihan. Jadi berhias-hias lah pula kan. Dah ada kain ditocang lah pula contohnya kan. Okay, brush okey lagi. Cik nak membela diri. Bukan. Jadi dia pakaian itu tidak rupa orang tu menutup aurat. Tak nampak. Tapi nampak lebih berbentuk hiasan. Jadi tak nampak hilang dia punya maksud menutup aurat, tetapi yang ada lebih kepada hiasan. Nak nampak cantik lah, kreatif lah dia kan dan sebagainya. Okey, pergi ke pemakaian purdah. Majoriti ulama mengatakan aurat wanita ialah semua kecuali muka dan kedua tangan hingga pergelangan. Jadi wanita asalnya tidak diwajibkan memakai purdah, underline. Ya? Tidak diwajibkan. Namun ada sebahagian ulama dia kata muka dan tangan juga adalah aurat. Dan siapakah mereka? Itu dia nama-nama tu. Ubaidah As-Samani, Muhammad Ka'ab Al-Qurazi, Syekh Abdul A'la Al-Maududi dalam kitabnya Al-Hijab, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Syria. Selain itu Syekh Said bin Jubair juga pernah menegaskan bahawa tidak halal bagi wanita muslimah dilihat oleh lelaki ajnabi. So seandainya perempuan dekat FYP perempuan ada lalu video-video yang mengatakan bahawa perempuan tidak wajar keluar dalam media sosial, tidak wajar keluar di kaca-kaca TV. Perempuan haram hukumnya pergi workshop contohnya kan. Pergi ke kedai-kedai. Ada. So itu pandangan yang ini. Ya, maksudnya ada pandangan, jangan pula ya Allah macam mana diorang hidup kan. So kita tahu ada ulama yang meletakkan pandangan seperti itu, ada pros and cons. Pros dia yang saya nampak, pro dia adalah lelaki akan berusaha melindungi kaum wanita dan kaum wanita jadi queen sepanjang masa. Goyang kaki je, bak, beras, telur, minyak, gas, habis. Dia tak akan keluar. Haram. Jadi yang kena keluar, yang kena cari siapa? Lelaki. Okay, tapi dalam budaya kita ni, kita semua keluar. Bang, sekejap bang nak beli bawang. Balik 2 troli kak. Suami siap sindir lagi. Kata dah beli bawang. Sebab bila kita pegang bawang, sebelum pegang bawang tu kita dah ingat dah ni nanti nak goreng minyak tak ada. Kan? Lepas tu dah ambil minyak pula teringat. Alamak. Nampak mata ke lain. Telur ayam pula. Dah telur ayam teringin pula telur puyuh. Tu yang jadi sampai 2 troli kan. Lepas tu dah sepi time tu lah pula tersenarai kan. Kelebihan perempuan macam tu lah. Okay, so dia ada pros, dia ada cons. Cons dia adalah kalian susah untuk convincekan orang lain. Sebab orang tak nampak you punya body language. Tak nampak. Macam mana kalau you nak cakap kan jadi dengar suara. Kerana, so bila dia pakai tutup lagi orang tak dengar suara dia. So dia terpaksa mencapah benda banyak. Kan? Jadi kalau dia nak panggil seseorang pun tak dengar. Jadi dia terpaksa berlari dan tepuk-tepuk, ketuk-ketuk orang tu kan. Jadi orang kata, kenapa pula benda ni? Jadi dia ada cons, selalu membuat orang tak susah. Dia tidak mesra, tidak boleh dekat dengan society. Sedangkan dalam Islam ada hadis mengatakan ada 4 kategori manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Layinin, orang yang lembut, lunak. Ya. Hayyin, dia selalu tawaduk. Hayyin, layin, ya. Kemudian sahlin. Sahlin ini orang yang suka memudahkan urusan. Qaribin. Dan dia ini mudah mesra atau didekati. Wallahualam. Baik, jadi seterusnya kita lihat kesalahan dalam berpakaian dan bertudung. Okey, jadi antara peranan tudung itu adalah untuk menyatakan kepada kaum wanita, wanita ini satu aset yang sangat bernilai kepada diri dia dan ummah.
Jadi sesuatu yang kita tutup, contohnya perempuan kan, yang ini macam kita tutup. Kenapa kita tutup Sebab malu kotak, cap apa semua keluar kan. Okey, menjaga maruah. Jadi itu dia, pertama maruah. Kemudian yang kedua, wanita ini maruah dia bukan maruah untuk diri sendiri, tapi maruah kepada agama Islam sendiri. Sebab bila dia berpakaian menutup aurat, maka dia sebenarnya lebih kuat daripada peranan kaum lelaki dalam menjaga Islam. Sebab yang jadi dutanya lebih kepada perempuan. Lelaki dia boleh menyamar. Perempuan nak menyamar macam mana? Kita kena pakai tudung, come on. Tak boleh nak menyamar jadi orang bukan Islam. So maksudnya kita kena ada genuine, identiti kita kena kukuh, prinsip kita kena jelas dan kita berani untuk ke hadapan. Okey. Baik, ada larangan-larangan di sini disenaraikan menurut penulis ada 15 perempuan. Yang pertama, larangan dia bertudung nipis sampai nampak rambut atau warna kulit. Tu yang saya kata tak lalat pun nampak. Yang kedua, bertudung pendek berbaju ketat sehingga menonjolkan buah dadanya. Yang ketiga, bertudung pula terlalu longgar serta menayangkan jambul dan hujung rambut. Sampai boleh nampak dia punya jambul rambut dia. Bertudung dengan meninggikan sanggul dan mengenakan warna yang keterlaluan. So warna ini sebagai ulama dia discuss, tengok apakah warna setempat. Jadi kalau kita pergi yang setempat ini warna diorang adalah warna merah, jangan pakai warna putih. Tengok budaya setempat. Kan dia ada kaum Maori tak silap saya, dia punya pakaian semua warna merah. So kalau ke sana, kita nak pakai warna merah. Walaupun mungkin di Saudi warna merah adalah warna yang menonjol. Okey. Jadi dia lihat tempat, lihat keadaan. Yang penting tu tidak terlalu menonjol. Kemudian berbaju pendek berseluar ketat hingga menampakkan pinggul dan peha. Baju kebaya ketat dipotong betul-betul mengikut susuk badan. Ni yang pengantin-penantin ni kan. Jadi biasa diorang mesti nak tarik ketat. Kita dah cakap longgarkanlah sikit. Kalau macam tu tak payahlah pakai baju pengantin. Sempat pula. Ada aja kan. Susah nak nampak benda free. Kena buat balik semua kan. Okay, yang ketujuh, berbaju kurung jarang sehingga menampakkan pakaian dalam. Yang ke-8, berbaju kebarung yang terbelah kainnya. Tu yang jadi halal, haram. Yang ke-9, berbaju lengan pendek tanpa sarung tangan. Ini yang ada uniform lah biasanya. Kan dia kerja dekat mana-mana kedai yang ada uniform, perempuan lelaki sama je uniform dia pula, nak jimat. Okey, jadi yang ini kita kena pandai creatively cover. Yang ke-10, seluar singkat sehingga nampak betis. Memakai kain ni kalau kita nak naik motosikal semua kan, tidak berseluar maupun bersarung kaki, terutamanya ketika menaiki basikal, motosikal maupun tangga bas dan sebagainya. Yang ke-12, berpakaian dan bertudung mirip kepada simbol agama lain baik warna ataupun bentuk. Ke-13, berpakaian seksi dan berkelip-kelip. Yang seksi itu tak boleh perempuan. Yang 14, menggayakan kasut bertumit tinggi yang keterlaluan. Kajian tunjuk lebih 3 cm penyakit. Tidak memakai sarung kaki maupun menutup aurat di bahagian kaki. Wallahu a'lam. Masya Allah. Habis dah. Jadi insya Allah akan datang seandainya ada rezeki, ada umur kita jumpa, kita bincang bab ke-12, solehkan. Perempuan betul ya, bukan solehkan. Solehkan. Dia H tu tak ada. Solehkan je. Dia terlebih tu. Dan fashion ya. Okey, jadi yang ini kita akan tengok antaranya ada perhiasan-perhiasan dan solekan zaman Nabi. Zaman Nabi sendiri, apa dia perhiasan dan solekan ya? InsyaAllah kita tunggu kelas akan datang. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul As dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la